السلام عليك Yang berbahagia Tun, Tantri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian, yang berbahagia Tuan Habib Adi Roto dan Ustaz Turun Nizam dan rombongan daripada kumpulan yang menyelesaikan tugas untuk bersalawat pada malam ini. Saya bagi pihak Jabatan Kuasa Surah Al-Furqan ingin mengambil kesempatan ini merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua yang menjayakannya. Maka sudah semestinya dalam usaha kita untuk memenuhi masa sambutan tahun baru Masihi 2021 ini, banyak orang mempersoalkan dan bertanya, apakah pengisian yang kita boleh adakan kepada realiti sambutan setiap tahun yang tidak kita boleh nafikan. Kerana saya juga semasa menjadi Datuk Bandar, mereka bertanya kepada saya apakah pengisian yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan perkara-perkara sambutan yang bersifat maksiat dan sebagainya. Inilah yang kita perlu penuhi, kerana dalam usaha kita untuk membawa generasi kita ke jalan yang lebih benar, jurus kepada kehendak dan tuntutan Islam, sudah semestinya selain daripada kita mempersoalkan, kita juga perlu merangkakan apakah program-program yang boleh kita laksanakan daripada kita hanya bercakap tetapi kita tidak translate atau tidak pindahkan kepada action plan atau tindakan yang sewajarnya. Maka kadang inilah yang sentiasa bermain di dalam fikir apakah pengisian-pengisiannya. Alhamdulillah pada malam ini selepas kita berbincang, kita telah mengaturkan satu majlis yang cukup baik dan cukup mesra untuk membolehkan kita memperkenalkan kepada anak-anak muda khususnya kesenian Islam yang membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah Allah yang mulia ini. Jadi kami bagi pihak Surah Al-Furqan amat mengalu kehadiran tuan-tuan dan puan sekaliannya, dan kita berdoa kepada Allah SWT supaya merahmati dan memberkati usaha kita ini, menjadikan kita manusia yang beriman kepada Allah dan tidak lari daripada tuntutan yang sebenarnya untuk memenuhi apa yang disuruhkan ataupun disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layali la turaddu fiha du'a. Ada 5 malam yang doa tidak akan ditolak pastinya. Yang pertama malam Jumaat, yang kedua malam 1 Rejab, yang ketiga malam nisfu Syaban, yang keempat malam hari raya Aidil Fitri, dan yang kelima adalah malam hari raya Aidil Adha. Dan kita berada pada salah satu malam yang permintaan tidak akan ditolak.
Makanya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang telah kita diberikan pada malam hari ini tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus berada dalam kebaikan demi kebaikan, sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik keadaan. Amin Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hadir pada malam hari ini adalah daripada jemputan dan juga izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tergerak satu langkah ataupun satu inci melainkan mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang menghendaki untuk kita hadir pada malam hari ini. Ada orang nak hadir tetapi tak dapat hadir kerana Allah Taala tak izinkan. Kita hadir bukan sebab kita sihat, ramai yang sihat tapi tak dapat hadir. Kita hadir bukan sebab lapang, sebab ramai yang lapang tetap tak dapat hadir. Kita hadir bukan kerana kita nak hadir, sebab ramai yang nak hadir tetapi tak dapat hadir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sejak azali untuk hadir pada majlis-majlis seperti ini. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ma syi'ta kan wa illa ma sya' ma syi'tu illam tasha' lam yakun. Apa yang kau kehendaki wahai Allah pasti akan berlaku walaupun aku tak kehendaki, dan apa yang aku kehendaki pasti tak akan berlaku kalau kau tak kehendaki. Makanya kehadiran kita pada malam hari ini adalah izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka respon ataupun tanggungjawab kita adalah bersyukur, kerana Allah Ta'ala sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Andai kalian bersyukur, aku pasti akan tambah. Ditambahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berasa gembira dan seronok dan tak puas hati untuk berada dalam majlis-majlis seperti ini, sehinggalah bila mana ada majlis yang dianjurkan pada hari yang lainnya, kita tetap berusaha untuk hadir. Kerana apa? Kita telah mendapat tempias ataupun telah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan syukur kita yang telah kita panjatkan pada malam hari ini. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Allah Subhanahu wa taala bila mana telah menghadirkan kita pada malam hari ini dengan izinnya Allah, dengan kehendaknya Allah, pastinya kehendaknya Allah tidak akan pernah sia-sia. Bila mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita peluang dan juga ruang serta kesempatan untuk kita hadir pada malam hari ini, Allah Ta'ala nak kita berikan sesuatu sebagai balasan atas nikmat tersebut. Makanya tuan-puan yang dirahmati Allah, kita tak mahu selepas kita bersurai daripada majlis pada malam hari ini sama seperti kita masuk. Kita nak selepas kita bersurai ada sesuatu yang kita bawa pulang. Kalau tak mampu bawa semua, maka jangan tinggalkan semua. Paling-paling tidak pun satu yang dapat kita bawa untuk kita amalkan dan kita sebarkan. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, asbab kita hadir pada malam hari ini, boleh menjadi asbab untuk kita menjawab soalan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Ta'ala bertanya, aku hadirkan kau dalam majlis sekian-sekian, apa yang kau balas? Adakah engkau syukuri nikmat tersebut? Adakah engkau syukuri nikmat pilihan tersebut? Aku tak pilih orang lain, aku pilih engkau. Apa yang kau balas setelah aku berikan peluang kepada engkau untuk hadir dalam majlis tersebut? Maka setidak-tidaknya dapat kita amalkan satu ilmu yang dapat kita terima pada malam hari ini sebagai asbab ataupun menjawab kepada persoalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita pasti setiap nikmat yang kita dapat adalah akan dipersoalkan. Makanya duduk kita dalam majlis ilmu juga merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kita berniat untuk bercakap panjang di hadapan guru kita, tetapi suka untuk kita sama-sama berikan peringatan untuk diri sendiri dan juga tuan-puan yang dirahmati Allah taala sekalian. Dalam kehidupan kita, kita takkan lari daripada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan dengan manusia sebagai orang yang kita sentiasa berkomunikasi siang dan malam. Makanya di antara sesuatu amalan yang boleh untuk kita amalkan dan mesti untuk kita titik beratkan adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sembahyang kita. Solat kita adalah merupakan kunci utama kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kalau kita nakkan kehidupan kita bahagia, kita jaga sembahyang kita. Kalau kita nakkan anak-anak kita berjaya dunia dan juga akhirat, jaga sembahyang kita. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah min 'amalihi salatu.
Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat daripada amalan seseorang hamba adalah sembahyangnya. Fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Kalau sembahyang tu bagus, maka hamba tersebut akan berjaya dan juga beruntung. Wa in fasadat, kalau sembahyangnya tak bagus, sembahyangnya tak seperti yang sepatutnya, faqad khaba wa khasir, maka sungguh hamba tersebut adalah hamba yang rugi dan juga akan mendapatkan keburukan selepas perhentian seterusnya. Perkara pertama sahaja dihisab pun tak lepas, maka yang selepasnya maka akan lebih dahsyat dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, orang yang menjaga sembahyang pasti akan terjaga perilakunya, akan terjaga ketaatannya, akan terjaga kepribadian buruknya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu, sembahyang yang macam mana? Sembahyang yang betul-betul sembahyang, sembahyang yang kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita kehendaki. Naam, kita tak nafikan dalam pemikiran kita pelbagai fikiran yang datang berbisik kepada kita tengah-tengah sembahyang, tak nafikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha baik adalah memandang kepada usaha. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada usaha kita, hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan. Bila mana kita berusaha sehabis mungkin untuk khusyuk, untuk hudur, untuk hadir dalam sembahyang kita, Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan, kejujuran, keikhlasan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang kepada usaha kita dan menerima segala usaha kita. Demikian hebatnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang nakkan kebaikan buat hamba-hambanya, iaitu kita semua. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk kita sembahyang solat maghrib berjamaah. Dan demikian kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri, andai kalian ingin hidup gembira sepanjang umur, maka jagalah solat 5 waktu dalam keadaan berjamaah, terutamanya wadhib 'alaiha fil isya'i wa fil fajri, terutamanya solat isyak dan juga solat subuh. Kerana ini dua solat yang merupakan ujian terbesar buat seseorang hamba untuk menunaikannya dalam keadaan berjamaah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, tuan-tuan dan rahmati Allah, dalam kehidupan kita juga tak lari daripada hubungan dengan manusia, hubungan sesama manusia. Makanya di antara kata ulama, amalan yang paling mengeratkan hubungan sesama manusia adalah bersedekah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min sadaqah, harta yang kita berikan untuk bersedekah tidak akan pernah berkurang. Dan sedekah yang kita berikan adalah merupakan sebagai asbab untuk setiap bala, musibah dan ujian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di suatu zaman yang penuh dengan ujian, sama ada ujian tersebut ujian kepribadian kita ataupun ujian menimpa kepada masyarakat, ujian yang menimpa negara dan ujian yang menimpa dunia. Bila mana seseorang yang memahami konsep bersedekah dan memahami hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ujian akan diangkat satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita yakin Allah Subhanahu wa taala tak pernah menzalimi hamba-hambanya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah taala tak pernah membebani seseorang hamba melainkan kesanggupan hamba tersebut, kemampuan hamba tersebut. Jadi bila mana kita diuji dengan sekian, Allah taala tahu kita mampu menghadapinya. Hanya saja kita mesti memahami konsep kehidupan kita, bagaimana berinteraksi dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, dan kita minta untuk sama-sama bertawajuh ataupun memusatkan hati kita dan fokus kita pada apa yang akan disampaikan oleh Sayyid Al-Habib Ali Ridha hafizahullah taala. Tuan-tuan dan rahmat Allah, kita duduk bersama para alim ulama dan juga mereka yang mempunyai ilmu yang bersanad daripada para alim ulama, para tuan guru sampai kepada baginda Rasulullah. Sangat rugi bila mana kita tidak mengambil sebegitu banyak mutiara perkataan daripada lisan mereka yang tak pernah yang digunakan kepada perkara yang sia-sia. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan rahmat dan juga maghfirah nazarah daripada Allah Subhanahu wa taala, agar perkumpulan kita pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka yang menjadi asbab
untuk kita berkumpul pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seperti mana kita berhimpun pada malam hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berhimpun pada suatu hari nanti di syurga Firdaus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.